A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, Sirah Nabi yang sahih, yang bersumber daripada kitab yang kita pakai, iaitu As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah li Dr. Akram Adhiya Al-Umari. Jadi sebab rasanya kita dah tinggal kelas sirah ni sebulan lebih, ataupun hampir 2 bulan. Jadi kita dalam pengajian yang lepas, kita sampai ke tahap berdakwah secara terang-terang, dan bagaimana tentangan dan tekanan yang diberi oleh orang musyrikin Mekah kepada Nabi dan para sahabat. Bagaimana para sahabat diseksa, bahkan sebahagian mereka dibunuh hanya kerana menyampaikan kebenaran. Dan setelah itu, setelah para sahabat diseksa, ditekan, Nabi sendiri pun diugut dan diancam oleh orang musyrikin. Dan bagaimana orang musyrikin jumpa Abu Talib, yang dikatakan sebagai benteng terakhir Nabi dalam mengerjakan dakwah di Mekah, agar Abu Talib menghalang Nabi daripada dakwah. Tapi akhirnya Nabi bertegas untuk terus menyampaikan dakwah walaupun apa yang berlaku. Maka Abu Talib terus memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tekanan semakin teruk, semakin keras kepada orang beriman. Dan akhirnya Nabi membuat keputusan berdasarkan wahyu ataupun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agar sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah, soalannya, kenapa kena berhijrah ke Habsyah? Kenapa kena hijrah? Sebab ada sahabat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi, kami dulu masa kami jahiliah, masa kami musyrikin, kami tak ada siapa kacau pun. Kami nak sembah berhala, kami nak buat apa yang kami suka, tak ada siapa kacau, tak ada siapa halang. Tapi masa tu kami syirik dan kufur kepada Allah, dan itu adalah salah. Tapi bila kami beriman kepada Allah, kami sembah Allah yang betul, kami dihalang, dikacau, disekap macam-macam. Seolah kami pula menjadi hina
hanya kerana kami buat benda yang betul. Jadi persoalan para sahabat itu kepada Nabi ialah sepatutnya kalau kami buat benda salah, kami disekat, kami dihalang. Bila kami buat benda betul, kami didorong, disokong. Tapi tak. Dan Allah boleh nak memberi kemenangan ataupun supaya dakwah yang dibuat oleh Nabi di Mekah berjalan lancar tanpa dihalang, tanpa disekat oleh orang musyrikin. Allah Maha berkuasa. Tapi kenapa Allah biarkan orang-orang musyrikin menyekat, menghalang, menyakiti, menyeksa orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga ada yang mereka mati syahid? Sebagaimana kita pernah sebut sebelum ini, Allah tak sebut hikmahnya, sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Apa hikmah? Kenapa Allah biarkan orang beriman ditekan, diseksa, dibunuh selama 13 tahun di Mekah? Sedangkan Allah Maha berkuasa untuk memberi kemenangan secara mutlak dalam keadaan sahabat berada di Mekah. Mungkin dengan cara Allah matikan orang kafir, Allah jadikan orang kafir lemah, dan Allah beri kekuatan pada orang beriman. Tapi semua tu Allah tak lakukan. Sehingga kemuncaknya orang beriman terpaksa meninggalkan Mekah, berhijrah ke Habasyah di peringkat awal. Jadi apa jawapannya? Ujian. Benda sebab yang paling utama ialah proses tarbiyah. Allah nak mendidik Nabi dan para sahabat supaya sabar dalam menanggung segala tekanan sebagai persiapan untuk Nabi dan sahabat memikul tanggungjawab yang jauh lebih besar, iaitu untuk menegakkan negara Islam. Jadi peringkat Mekah ni hanya peringkat untuk menyampaikan dakwah, tapi akan sampai satu peringkat yang lagi besar, lagi berat, iaitu bukan setakat nak menyebarkan, nak menyampaikan dakwah, tapi nak tegakkan negara Islam dan nak pertahankan negara Islam. Itu tanggungjawabnya lagi besar, ujiannya lagi berat. Jadi sebagai latihan untuk melaksanakan tanggungjawab lebih besar, Allah biarkan Nabi dan sahabat dididik dalam keadaan ditekan, dihina, diseksa, supaya mereka akhirnya mampu untuk memikul tanggungjawab yang jauh lebih besar dan berat, khususnya ketika mereka berhijrah di Madinah. Itu satu. Yang kedua, Allah nak didik Nabi dan para sahabat supaya buat sesuatu mengikut sunnatullah. Buat sesuatu mengikut sunnatullah. Apa sunnatullah? Iaitu sunnatu al-akhzi bil asbab. Sunnah melakukan sebab-sebab ataupun usaha. Untuk mencapai satu tujuan, mesti ada sebab, mesti ada usaha. Dia tak boleh jadi magic macam tu je. Tiba-tiba orang musyrikin Mekah mati dan dapat tegak negara Islam di Madinah tanpa usaha. Itu bercanggah dengan ketetapan Allah ataupun sunnatullah. Jadi Allah nak ajar Nabi dan para sahabat, iaitu nak buat sesuatu mesti ada usaha, mesti ada sebab. Macam mana negara Islam dapat ditegakkan di Madinah? Sebabnya kamu sabar di Mekah, kamu tahan diuji, kamu tidak melawan orang-orang Mekah. Jadi setiap perbuatan, setiap hasil mesti ada sebabnya. Tetapi Nabi juga ajar para sahabat, bukan kerana sebab itu berlakunya hasil. Bukan kerana sebab, bukan kerana usaha berlakunya hasil. Lepas tu saya nak sebut sikit apa yang disebut oleh penulis buku Sirah Nabawiyah. Pengajarannya Dr.
yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Jadi kata penulis buku ni, kehendak Allah ialah, kehendak dan hikmah Allah ialah supaya Nabi dan para sahabat melakukan sesuatu untuk mendapat hasil sesuatu, mestilah melakukan sebabnya. Termasuklah berhijrah ke Habsyah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah. Antaranya surah At-Taubah ayat 105. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya Allah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katalah wahai Muhammad, "i'malu," beramalah. Allah suruh Nabi dan para sahabat supaya beramal. Jangan duduk, jangan merancang tapi tidak beramal. I'malu, beramalah. Kenapa? Fasayarallahu amalakum. Kerana kelak Allah akan melihat amalan. Allah akan melihat amalan, bukan melihat hasil ataupun natijah. Allah akan melihat amalakum, amalan kamu. Begitu juga Rasulnya dan orang beriman akan melihat amalan. Amalan ni adalah usaha ataupun ikhtiar, sebab. Kemudian Allah kata wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kelak kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui benda yang gaib dan benda yang nyata. Lalu Allah akan membongkarkan, Allah akan menceritakan kepada kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Okey? Jadi dalam ayat ni Allah nak beritahu dua perkara. Pertama, Allah suruh kita beramal. Satu, Allah suruh orang beriman beramal. Jangan banyak cakap, jangan belajar saja, jangan merancang saja, tapi beramal. Kenapa? Sebab ya Allah nak lihat di akhirat besok amalan, bukan hasil ataupun natijah daripada amalan. Yang kedua, Allah bagi amaran. Semua amalan kita akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan bongkarkan. Allah akan dedahkan apa saja yang kita amalkan. Selagi mana ia tidak diamalkan, maka ia tidak ada nilai. Okey. Jadi ini salah satu ayat yang menunjukkan wajib kita beramal ataupun mengambil sebab. Begitu juga surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ayat 15. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Maksudnya Allah kata dialah yang menjadikan untuk kamu bumi zalula. Zalula ni makna tunduk dan mudah untuk digunakan. Mana bumi tidak tinggi rendah, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras. Zalula. Kemudian Allah kata apa? Famshu, maka berjalan. Berjalan tu usaha.
Kalau Allah jadi bumi itu lembut tapi kamu duduk kat rumah je, kamu tak akan dapat hasilnya. Famshu, berjalan, fi manakibiha. Lepas berjalan, barulah wa kulu min rizqihi, makalah daripada rezekinya. Tapi ingat, wa ilahin nusyur, akhirnya hanya kepada dia, iaitu Allah, kamu dikembalikan. Ini juga contoh ayat yang Allah suruh manusia beramal, berusaha. Begitu juga ayat surah Maryam ayat 25. Ini kita boleh catat sebagai poin-poin wajib beramal, wajib berusaha. Surah Maryam ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi apa mana? Ha? Goncang. Bijiz'in nakhli, batang kurma, maka tusaqit alaiki, akan jatuh, akan gugur kepada engkau rotab, buah-buah kurma yang muda, rotab. Jadi dalam ayat ni Allah suruh usaha, walaupun usaha tu dari segi logiknya tak akan mendatangkan hasil. Sebab apa? Sebab Maryam seorang wanita, kemudian yang kedua dia sedang syarat mengandung, yang ketiga pokok kurma tu besar. Jadi dengan kudrat seorang wanita tak logik dapat menggugurkan kurma itu. Tapi Allah suruh usaha. Sebab itulah ulama mengatakan usaha dengan hasil tak ada kaitan. Usaha dengan hasil tak ada kaitan. Ramai orang salah faham, ha? Saya dapat ni sebab saya usaha. Tak, salah tu. Dan boleh rusak akidah. Usaha dengan hasil tidak ada kaitan langsung. Usaha ialah mentaati perintah Allah. Itu ibadat. Hasil adalah apa yang Allah takdirkan. Bukan kerana kamu usaha, hasil itu datang. Bukan. Susah nak faham kan? Mungkin kita boleh faham, tapi dari segi realiti kehidupan kita macam susah nak masuk. Sebab manusia kaitkan, kalau tak usaha mana nak dapat hasil? Betul kan? Ada kaitkan. Sebenarnya tak ada kaitan. Dalilnya apa? Kisah Maryam. Ada kaitan tak? Tak logik pun. Seorang wanita yang syarat mengandung, tak logik langsung. Boleh menggugurkan. Mungkin pokok kurma tu tak bergerak pun. Tapi Allah suruh usaha. Kenapa? Allah nak bagi tahu, nak sesuatu, sunnatullah mesti apa? Mesti ada sebab. Tapi bukan kerana sebab tu dapat hasil. Kamu buat sebab ataupun kamu usaha, itu perintah Allah, ibadat, ketaatan. Hasil yang Allah tetapkan. Kadang-kadang kamu berusaha, tapi Allah takdirkan tak dapat. Kadang-kadang usaha sikit Allah takdirkan dapat banyak. Kadang-kadang usaha banyak Allah takdirkan dapat sikit. Jadi usaha dengan hasil tidak ada kaitan. Lepas tu ada satu hadis Nabi kata, siapa yang keluar mencari rezeki untuk keluarganya, dia seolah fi sabilillah, dapat pahala. Dapat ke tak dapat itu soal lain, tapi keluar tu pun dah satu ibadat, bahkan fi sabilillah. Begitu juga hadis yang kita belajar, kisah burung kan. Mana Allah suruh burung tu buat sebab. Sebab apa dia? Keluar. Aku nak bagi rezeki ni, tapi kamu kena buat sebab. Sebab apa? Keluar. Tapi bukan kerana kamu keluar dapat rezeki. Okey.
Jadi hasil daripada itu, setelah Nabi dan para sahabat ditekan, disekat dakwah mereka, dikepung, akhirnya Allah perintah Nabi supaya buat sebab. Jadi sebab apa dia? Berhijrah. Okey, kita tengok pada buku kita. Hijrah ke Habsyah. Buku, kalau buku bahasa Indonesia terjemahan, muka surat 173. Buku teks dalam bahasa Arab ke surat 169. Okey. Al-Hijrah ila al-Habsyah. Habsyah ni sekarang namanya apa? Ethiopia. Dan dia di benua Afrika. Kata penulis buku ni, Dr. Akram, minas sabit anal muslimina hajar ila Habsyah, daripada sejarah orang Islam berhijrah ke Habsyah 2 kali. Hijrah yang pertama ialah pada bulan Rejab tahun 5 Hijrah, tahun 5 setelah Nabi dibangkit sebagai Rasul. Tahun ke-5 bulan Rejab, bukan 5 Hijrah. Tahun ke-5 Nabi dilantik sebagai Rasul. Dan bilangan sahabat yang berhijrah ialah 11 lelaki dan 4 wanita, ataupun ada pendapat mengatakan 5. Tengok buku yang teks bahasa Arab, dia kata, penulis kata yang berhijrah 11 rajulan, 11, wa arba'u niswatin, dan 4 wanita. Tapi buku yang terjemah Indonesia, jumlah mereka 11 lelaki dan 5 wanita. Ada? Ada terjemah? Oh, ada terjemah dalam tu PDF. 5 wanita kan? Jadi terjemah tu tak tepat lah. Dalam teks bahasa Arab 4 wanita, bukan 5. Dan mereka ni kharaju musyad, mereka keluar dalam berjalan kaki daripada Mekah ke mana ni? Ke pantai. Berapa jauh? Benda-benda macam ni kan, kalau kita tak belajar sirah, kita ingat Islam tu solat, puasa, haji, sedekah, habis. Kita tak akan rasa betapa periknya mereka yang nak mula sampai ke Islam, pengorbanan mereka dari segi harta, kerehatan, mujahadah, sehingga Islam itu sampai pada kita. Sebab itulah bila kita dapat Islam dengan cara yang mudah, kita tak akan bersungguh-sungguh melaksanakan Islam. Berjalan kaki, kalau daripada Mekah ke Jeddah, sebab pantai tu dekat Jeddah lah kan, Mekah tak ada pantai, dia nak pergi ke Habsyah, dia kena naik kapal. Nak naik kapal kena pergi ke pantai. Jadi nak pergi ke pantai tu kena berjalan kaki daripada Mekah ke Jeddah. Berapa kilometer?
45 minit naik apa? Itu naik GMC ya. Dia lebih kurang, oh ada terjemahan, Masya Allah. Dia kalau naik kereta lebih kurang 45 minit lah. Jarak dia lebih kurang 100. Kan Ustaz Usama? Mekah ke Jeddah 100 km kan. 100 km kalau jalan kaki berapa lama? Ha? 10 hari. Tak adalah 10 hari. 2 hari 2 hari. Siapa ni? Sahabat Nabi dan antaranya wanita. Jalan kaki sejauh lebih kurang. Itu jalan sekarang mungkin lebih cepat sebab ada jalan raya apa semua kan. Dulu mana ada. Tengah-tengah panas, bukit buka apa semua. Tapi wanita, orang yang beriman berjalan kaki lebih kurang 2 hari. Kemudian mereka sewa kapal setengah dinar. Mereka sewa kapal setengah dinar pergi ke Habsyah. Jalan kaki 1 hari. Tapi mana boleh 19 jam tak berhenti. Dia mesti berhenti, campur-campur berhenti lah tu. Kalau berjalan direct mungkinlah 1 hari. Tapi kalau berjalan direct mati ya. Lambat. Okey, dengar. Antara yang berhijrah ni 4 orang wanita siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Salamah. Dengar apa Ummu Salamah cerita ni. Isteri Rasulullah, isteri manusia yang paling hebat, tapi buat kerja yang paling teruk, iaitu berjalan kaki untuk selamatkan iman. Qad sawarat Ummu Salamah zaujun Nabi SAW. Ummu Salamah menceritakan, wahia mimman hajara ilal Habsyah, dan dia adalah daripada orang yang berhijrah ke Habsyah di peringkat awal. Sebab hijrah Habsyah 2 kali, ini orang pertama. Bagaimana Ummu Salamah menceritakan zuruf, suasana, keadaan ketika mereka berhijrah. Kata Ummu Salamah, tatkala sempit gerakan kami di Mekah. Gerakan kami ni maksud apa? Gerakan dakwah untuk beribadat dah sempit dah, terkepung. Maka sahabat diseksa dan mendapat ujian. Mereka menyaksikan ujian dan fitnah itu menimpa agama mereka. Sedangkan Rasulullah sendiri tak memiliki kemampuan untuk mempertahankan sahabat. Sedangkan Rasulullah sendiri tak memiliki kemampuan untuk membela mereka. Beliau mendapat pembelaan diri. Nabi sendiri dapat pembelaan daripada siapa? Paman, pakcik dia, iaitu Abu Talib. Tapi Abu Talib pertahankan Nabi. Sahabat tak. Nabi tak boleh pertahankan sahabat. Sehingga tak seorang pun yang dapat mengganggunya sebagaimana yang diterima oleh sahabat. Tak ada seorang pun boleh kacau Nabi disebabkan Nabi dapat pembelaan pakciknya Abu Talib. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, sesungguhnya di negeri Habsyah ada seorang raja yang tak seorang pun yang dizalimi di sisinya. Pergilah ke negerinya hingga Allah membuka jalan keluar bagi kalian dan penyelesaian atas peristiwa yang menimpa kalian. Okey. Apa maksud hadis ni? Apa pengajaran daripada arahan Nabi supaya sebahagian sahabat berhijrah? Apa pengajarannya? Bila dakwah Islam ke satu tempat itu sudah menjadi payah sambil ke hijrah kami kepada
Hijrah tu untuk apa? Untuk selamatkan diri ke selamatkan iman? Kalau nak selamatkan diri, senang je sahabat duduk kat Mekah. Jangan buat kerja dakwah. Selamatlah. Kan? Jadi cara Nabi dan sahabat fikir, yang paling penting dalam hidup mereka, agama. Bukan diri ataupun keluarga ataupun fizikal ataupun nyawa. Satu. Yang kedua, Nabi sebagai ketua, dia bukan kira diri dia aja. Aku dah selamat sebab ada pakcik. Sahabat ni aku tak boleh buat apa. Pandai-pandailah. Tak. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik ialah dia bukan setakat memikirkan dirinya saja, tapi memikir juga sahabatnya. Jadi Nabi sentiasa merancang, berfikir bagaimana juga nak selamatkan sahabat. Maka Nabi kata, di Habsyah tu ada seorang raja yang adil. Dia tak akan zalimi sesiapa. Pergilah sana, insya-Allah kamu selamat. Makna seorang pemimpin kena memikirkan juga orang di bawah. Jangan bila dia selamat, dia senang hidup, dia tak fikir orang di bawah. Itu bukan pemimpin. Jadi lepas pilihan raya kena turun cari rakyat yang susah. Okey, yang ketiga, kenapa Nabi suruh pergi ke Habsyah? Dan kenapa Raja Habsyah tu adil? Ada jawapan. Kenapa ke Habsyah? Kenapa Raja Habsyah adil? Dan benda-benda macam ni strategi dakwah. Orang buat kerja dakwah kena tahu, kena faham. Kadang-kadang silap strategi dakwah dia, habis lengkuk. Nabi kata pergilah tempat ni. Tengok-tengok kau pergi-pergi, kena tangkap, semua kena bunuh kan. Mati. Okey, cuba fikir. Apa jawapannya? Najasyi agama Nasrani. Jadi dia beriman pada kitab. Yahudi ada kat Madinah tak? Ada kan? Dan Yahudi ahli kitab, ada kitab. Kenapa Nabi tak kata pergilah Madinah? Ada ahli kitab di Madinah. Dua. Di Najasyi Nasrani, di Madinah Yahudi, dua-dua ahli kitab. Kenapa Nabi pilih Habsyah? Nasrani lebih lembut daripada kepada banding dengan Yahudi. Ada dalil? Ada dalil. Surah apa? Yang pasti surah Yasin tak ada. 3 kul tak ada. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 82. Okey, ada. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna. Allah kata pada Nabi. La tajidanna apa makna? Pasti. Pasti sesungguhnya engkau akan dapati asyaddan nas adawatan, manusia yang paling jahat, paling kuat permusuhannya bagi orang beriman ialah Yahudi. Dan yang kedua, wallazina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ni Yahudi ni paling jahat. Dan yang kedua orang musyrik. Kenapa Yahudi paling jahat?
Yahudi, Nasrani, musyrikin. Yang paling jahat Yahudi. Kenapa? Ha? Nasrani pun kenal kebenaran juga. Nasrani pun ada dalam kitab. Tapi antara Nasrani dengan Yahudi, Yahudi paling jahat. Tengok benda-benda macam ni kan, kita kena ambil tahu sebab apa dia ada kaitan dengan dakwah. Kalau ada dua musuh dan kita terpaksa berbaik salah satu, kena pilih yang mana? Yang kurang jahat, jangan pergi yang paling jahat. Kita tahu tak, Yahudi ni, bila Yahudi ada di Madinah kan, sebelum Nabi pergi ke Madinah, dia dah siap dah nak lantik ketua dia sebagai ketua di Madinah. Dan mereka cukup yakin bahawa Nabi yang akan datang akhir zaman ialah daripada Bani Israel. Sebab tu Yahudi di Madinah asalnya daripada mana? Daripada Palestin. Dia pergi siap dah sebab dia dapat maklumat Nabi akhir zaman yang disangka daripada Bani Israel akan berpindah ke Madinah. Jadi mereka pergi awal-awal daripada Palestin ke Madinah untuk sambut Nabi itu, dengan anggapan Nabi itu adalah daripada. Tengok-tengok bila Nabi yang akhir zaman bukan daripada Bani Israel, mereka paling dengki sebab mereka dah buat persiapan. Nasrani tak pergi Madinah. Sebab itulah di Madinah ni yang paling terkenal ialah orang Yahudi. Jadi Yahudi ni paling jahat sebab mereka paling dengki dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani pun dengki tapi Yahudi paling. Okey, kita tengok pada ayat. Kemudian Allah kata apa? Wala tajidanna, dan engkau juga akan dapati aqrabahum, yang paling dekat kepada orang beriman dari segi apa? Mawaddah. Tadi adawah, paling jahat permusuhan. Yang ni paling dekat kasih sayang. Siapa? Iaitu allazina qalu inna nasara, orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Ini paling dekat pada orang beriman. Kemudian Allah bagi sebab. Kenapa ni? Kenapa Nasrani lebih dekat kepada orang beriman, lebih kurang pemusuhannya? Sebab zalika bi annahum qissisina. Nampak tak qissisina? Apa makna qissisina? Pendeta. Yang kedua, waruhbana, dan apa makna rahib? Ahli ibadat. Yang ketiga, wa annahum la yastakbirun. Mereka tidak tengok tadabbur ayat ni. Allah nak bagi tahu apa punca. Ada segelintir atau sebahagian orang Nasrani, dia tak jahat sangat pada orang Islam, dan dia lebih mudah nak suka pada orang Islam. Satu, kesisin. Apa makna kesisin? Pendeta. Bila pendeta, dia ada ilmu. Yang kedua, rohban. Rohban apa dia? Ibadat. Ilmu campur ibadat, hati jadi lembut. Hasilnya apa dah? La yastakbirun, tidak sombong. Tengok Allah sebut ciri-ciri itu. Kalau ada ilmu, kemudian suka beribadat, akan melembutkan hati, dan dia tidak akan sombong. Bila dapat kebenaran, dia akan terima. Okey. Jadi sebab itulah Raja Habasyah ni adil. Sebab dia ada dua ciri ni. Satu, ilmu. Yang kedua, dia suka beribadat. Okey, kita balik kepada buku kita. Jadi bila Nabi kata di negeri Habsyah ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi seseorang pun, maka kamu pergilah ke negerinya sehingga sampai bila ni? Sehingga Allah membuka jalan farajah, jalan keluar, makhraj untuk kamu. Bila? Wallahu alam. Tawakal pada Allah. Perginya kemudian serah pada Allah. Nabi tak janji pergilah setahun, pergilah sebulan, tak.
Dan kita kena faham, hijrah tinggal tanah air bukan satu benda yang senang. Yang lagi sukar apa dia? Hijrah tinggal tanah air pergi satu negeri yang terasing. Habsyah ni bukan satu bangsa dengan Arab, dia bangsa lain. Yang kedua, agama yang berbeza. Yang ketiga, bahasa bercakap pun lain. Pergi sana cakap bahasa Itik. Dan yang keempat, pergi sana tak ada jaminan kerja ke, nak makan apa ke, tanah ke, tempat tinggal ke, tak ada. Jadi cuba bayangkan bagaimana ni, ada 4 wanita ni nak pergi tempat macam tu. Jihad, pengorbanan. Sebab tu Islam tersebar. Kemudian yang kelima apa dia? Pergi tak tahu bila nak balik. Mungkin balik, mungkin tak. Dan kita tahu Ummu Salamah ni, dia pergi dengan suami dia. Akhirnya suami dia mati kat Habsyah. Suami dia nama dia sorry. Seorang lagi yang berhijrah, isteri Nabi juga, iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dia berhijrah dengan suami dia, Ubaidillah binti Jahsh. Betul lah. Ummu Habibah, dia pergi dengan suami dia. Kemudian suami dia meninggal. Bila meninggal, Ummu Habibah tinggal seorang, janda. Kemudian Nabi dapat tahu, Nabi buat apa? Nabi meminang dan kahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah duduk ke Habsyah, Nabi duduk ke Madinah masa tu. Siapa yang kahwinkan? Raja Habsyah. Raja Habsyah sendiri yang kahwinkan, dan dia sendiri bagi mahar lebih kurang 4,000 dinar. Dia sendiri yang uruskan semua. Nak bagi tu apa dia? Wanita pun pergi berhijrah dengan suami, dan suami akhirnya meninggal di sana. Okey, kemudian wamiman, dan antara orang yang berhijrah ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cuba bayangkan seorang yang kaya, tokoh korporat, hidup senang pun berhijrah ke Habsyah. Sebab tu ada juga pendapat mengatakan yang berhijrah ni adalah orang miskin saja. Salah. Abu Bakar ni bukan golongan miskin. Cuma Abu Bakar tak jadi hijrah. Kita tengok apa sebab. Bila Abu Bakar keluar bersama kumpulan yang nak berhijrah ke Habsyah, sampai ke satu tempat namanya Barkil Al-Ghimad. Dia jumpa Ibnu Ad-Daghina. Adakah? Barku Al-Ghimad. Dia bertemu dengan seorang musyrik kafir, iaitu nama dia digelarkan Ibnu Daghina, yang merupakan pemimpin dan pemimpin tertinggi kaum Al-Qarah di Mekah. Jadi Ibnu Daghina bertanya kepada Abu Bakar yang sedang dalam perjalanan ke Habsyah, "Mau ke mana engkau, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku diusir oleh kaumku. Jadi aku ingin berpergian jauh dan menyembah Tuhanku di sana." Subhanallah. Tengok orang macam Abu Bakar kan. Sebenarnya dia tak perlu berhijrah kan. Dia banyak duit kan. Duduk kat Mekah aja. Tapi kenapa dia berhijrah? Apa sebab? Beribadat kepada Allah. Makna jelas bagaimana Nabi tanam kepada Abu Bakar dan para sahabat, tujuan utama hidup ialah untuk beribadat, bukan untuk senang. Bila ibadat terganggu, kena cari alternatif. Kena cari tempat lain yang ibadat kita lebih sempurna dan lebih khusyuk. Kena buat sesuatu. Samalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kenapa pergi ke gua? Nak selamatkan diri, nak selamatkan harta? Tak, bahkan dia tinggal harta, tapi nak selamatkan iman dan ibadat. Jadi pengajaran untuk kita, bila ibadat kita terganggu dengan sesuatu, wajib hijrahkan, iaitu tinggal sesuatu tu. Pekerjaan ke, telefon ke, apa ke, kena tinggal. Sebab kita dicipta untuk beribadat. Okey. Jadi Abu Bakar kata, "Aku diusir oleh kaumku. Aku ingin berpergian jauh dan menyembah Tuhanku di sana." Maka Ibnu Daghina berkata,
orang seperti engkau ni tak layak pergi dan tak patut diusir. Sebab apa? Sebab engkau ni, Ibnu Daghina bagi tahu kelebihan Abu Bakar. Engkau ni orang yang selalu menyambung silaturahim, selalu menanggung orang yang memerlukan, orang yang berhajat, selalu menghormati tetamu dan suka menolong, menegakkan kebenaran di mana saja sumbernya. Jadi orang macam engkau ni patut dihormati, tak patut diusir. Maka kata Ibnu Daghina, akulah yang akan melindungi kamu. Okey. Ibnu Daghina walaupun kafir, dia tahu Abu Bakar ni orang beriman, tapi nilai-nilai yang baik masih ada pada diri orang kafir. Apa dia? Membela orang yang baik. Dia kata, sekarang Abu Bakar, aku ada kuasa. Sekarang kamu masuk balik Mekah di bawah perlindungan aku. Bila dilindungi, seseorang dilindungi oleh orang yang ada kuasa di Mekah, orang lain tak boleh nak kacau ataupun nak tangkap dan seksa. Maka kembalilah Abu Bakar beserta Ibnu Daghina yang menginformasikan secara terang-terang. Dia umumkan kepada orang Mekah bahawa Abu Bakar sekarang di bawah lindungan, jangan kacau. Orang Quraisy pun setuju Abu Bakar menyembah Tuhannya, tapi dengan syarat. Ini ada antara nilai yang baik pada orang kafir. Apa dia? Dia sama-sama dia hormat. Walaupun kawan dia memuliakan orang beriman, tapi sebab itu peraturan dia, dihormat. Okey, kamu nak lindungi Abu Bakar, okey, tapi bagi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dengan syarat Abu Bakar jangan beribadat secara terbuka. Ibadat dalam rumah je. Baca Quran pelan-pelan je. Jangan di Kaabah ke ataupun tempat terbuka. Lewatlah beberapa waktu, maka Abu Bakar balik semula ke Mekah. Setelah beberapa waktu, hingga satu ketika Abu Bakar membaca Al-Quran dengan keras di beranda rumahnya. Orang beriman dengan Al-Quran tak boleh dipisahkan. Sebab Quran adalah makanan rohani. Kena makan setiap hari, kena baca setiap waktu, kena tadabbur setiap saat. Jadi Abu Bakar mungkin dia tak tahan duduk dalam rumah, baca Quran dalam rumah je. Akhir satu hari dia baca Quran di beranda rumah. Serta-merta, jadi bila orang musyrikin dengar, semua berkumpul. Wanita dan kanak-kanak kaum musyrikin mendengar dengan rasa heran dan perhatikan. Abu Bakar adalah seorang yang gampang. Gampang ni? Oh, faham bahasa Indo. Kau semua asal Indo nah? Gampang ni mudah. Abu Bakar mudah menangis, tersentuh. Baca Quran sikit menangis, baca Quran sikit menangis. Yang tak sanggup menahan derai air matanya tatkala membaca Al-Quran. Orang Quraisy pun merasa terkejut dan meminta Ibnu Daghina untuk menghentikannya. Ini dah melanggar syarat. Bila dah heboh kat Mekah, Abu Bakar baca Quran secara terbuka, maka dia report kepada Ibnu Daghina. Dan Ibnu Daghina memberi pilihan pada Abu Bakar. Sama ada kamu terus beribadat secara sembunyi, ataupun aku tak akan lindungi kamu. Kalau kita duduk tempat Abu Bakar, kita pilih apa? Dapat perlindungan, duduk dengan keluarga, tanah air, kampung halaman, tapi boleh ibadat secara sembunyi. Dengan beribadat secara terbuka, tapi kena pergi ke Habsah, tinggal semua keluarga tanah air. Kalau kita pilih yang mana? Tak payah jawab lah. Dah tahulah. Okey, tengok Abu Bakar pilih apa. Abu Bakar adalah Ibnu Daghina memberi pilihan, teruslah beribadat dengan sembunyi ataupun aku lepaskan perlindungan ini. Abu Bakar pun mengembalikan perlindungan dirinya kepada Ibnu Daghina. Dia kata, okey, aku serah balik perlindungan ini kepada engkau. Aku tak nak perlindungan engkau. Aku kembalikan kepadamu perlindunganmu dan aku rela berlindung dengan perlindungan Allah. Akidah. Akidah apa tu? Tawakal. Serah pada Allah. Mana Nabi kesan didikan Nabi adalah sehingga Abu Bakar yakin antara perlindungan manusia dengan perlindungan Allah tak boleh dibanding. Perlindungan manusia hebat macam mana, tak akan selamat.
Tapi kalau Allah lindungi, datang beribu-ribu musuh kat depan pun, dia akan selamat. Itu akidah. Demikianlah Abu Bakar tetap tinggal bersama Rasulullah di Mekah, menanggung segala macam gangguan orang-orang musyrik setelah beliau diizinkan untuk berhijrah ke Habsyah. Okey, setelah peristiwa hijrah ke Habsyah yang pertama, satu ketika Rasulullah solat di Masjidil Haram, lalu membaca surah An-Najmu. Maka sujudlah beliau. Okey, soalan, kenapa Nabi masih juga membaca Al-Quran di dekat Kaabah? Sedangkan Nabi tahu risiko bahayanya, Nabi akan disekat, dihalang, sahabat akan ditangkap, diseksa. Kenapa Nabi baca juga? Kenapa tak baca dalam rumah je? Kenapa? Nabi tak ada strategi ke? Sebab Allah turun Al-Quran untuk apa? Hudan? Nak selamat orang di luar. Kalau Nabi baca Quran dalam rumah, orang kat luar syirik, kufur, mati, masuk neraka. Tak ada fungsilah Al-Quran, tak ada fungsilah Nabi. Quran tu fungsinya untuk disampaikan pada orang luar. Walaupun ada halangan, tujuan Quran untuk disampaikan. Jadi apa yang berlaku dalam masyarakat kita sangat tak betul. Apa dia? Quran sama ada dia baca sendiri ataupun dia baca depan orang, tapi orang pun tak faham, dia pun tak faham. Jadi mesej yang Allah nak disampaikan daripada melalui Quran tak sampai pada orang lain. Jadi teruk tak kita? Halangan tak ada, sekatan tak ada, tapi tak sampai mesej Quran pada orang. Zaman Nabi sekatan macam-macam, tapi mesej Al-Quran tetap sampai. Sebab apa? Kenapa? Sebab Nabi dan sahabat hari pertama turun Al-Quran, mereka cukup faham. Quran untuk disampaikan, bukan untuk dibaca, bukan untuk dikhatam, bukan untuk dimusabaqahkan. Okey, setelah Nabi baca surah An-Najmu, maka sujudlah Nabi. Ada satu ayat dalam surah An-Najmu yang ada sujud tilawah kan. Nabi pun sujud tatkala membaca ayat sejadah, dan sujud pula orang yang hadir bersama beliau kecuali dua orang yang menyombong diri. Maka tersebarlah berita bahawa orang Quraisy telah masuk Islam. Maksud apa ni? Bila Nabi baca ada ayat sujud tilawah, semua sujud, termasuk orang Quraisy, kecuali dua je. Dan bila orang musyrikin sujud, tersebar berita apa? Yang sujud tu dah lagi cepat berita. Dengan Al-Quran dan ramai masuk Islam. Terdapat dalam beberapa riwayat mursal yang sahih sanadnya sampai perawi yang memursalkannya, iaitu Sa'id bin Jubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman dan Abu Aliyah, bahawa setan melontarkan pada lisan Rasulullah tatkala membaca Al-Quran sebuah ungkapan, itulah gharanik, bangau-bangau yang utama, dan sesungguhnya syafaat mereka amatlah diharapkan. Sebagaimana dalam riwayat mursal yang lemah sanadnya menyebut bahawa ungkapan itu justru dibaca oleh setan, didengar oleh orang musyrik saja dan bukan orang mukmin. Maka sujudlah orang-orang musyrik sebagaimana sujudnya orang mukmin. Apa yang disebut oleh para perawi mursal yang muktabar tadi justru bertentangan dengan kemaksuman Nabi dalam menyampaikan wahyu dan bertentangan dengan tauhid yang merupakan dasar akidah Islamiah. Kerana itulah riwayat tersebut tertolak. Jadi cerita syaitan lontar pada kata-katanya pada lisan Nabi itu tak betul. Sebab Nabi ada sifat maksum. Jadi riwayat itu adalah riwayat yang tertolak. Seorang peneliti apa tu? Cuba baca. Fake. Ini bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indon. Ini nama Mak Saleh. Menjelaskan bahawa sebahagian kaum orientalis ada yang mempercayai kisah tersebut, namun ada juga yang mendustakannya sesuai selera hawa nafsunya. Adapun tudingan Watts bahawa cerita ini benar kerana hal itu sangat aneh, maka tentu saja benar. Dan kenyataannya, kerana amat mustahil bahawa seseorang memalsukan sebuah cerita seperti itu, lalu kebanyakan umat Islam menerimanya. Apa yang nak diberitahu oleh penulis ini ialah
cerita yang syaitan lontar kata-kata pada Nabi itu adalah tidak sahih, walaupun tersebar dalam buku-buku sirah. Okey, kita tengok fasa yang kedua, hijrah ke Habsyah yang kedua. Ketika sampai maklumat kepada kaum muslimin di Habsyah bahawa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Bila orang Islam yang trip pertama pergi ke Habsyah, tiba-tiba sampai berita pada mereka orang Mekah dah masuk Islam. Jadi dalam kepala mereka apa dah? Baliklah, buat apa lagi kan? Sebab Mekah dah Islam. Macam mana sampai maklumat tak tahu. Maka kembalilah beberapa orang, di antaranya Osman bin Mas'ud ke Mekah. Dan ternyata berita itu bohong, berita palsu. Kembalilah mereka dengan disertai rombongan lain menuju ke Habsyah, dan ini merupakan hijrah yang kedua. Jadi yang di Habsyah balik ke Mekah, bila dapati berita bohong, sekali lagi dia pergi, dan yang round kedua dah bertambah. Ibnu Ishaq menyebutkan nama sahabat yang hijrah ke Habsyah kali kedua, yang mana jumlah mereka lebih daripada 80 orang. Ibnu Jarir berkata mereka berjumlah 82 orang lelaki tanpa wanita dan anak-anak. Ada yang menyatakan jumlah wanitanya adalah 18 orang. Ibnu Ishaq menyebutkan motivasi hijrah yang kedua iaitu tatkala tekanan semakin kuat, semakin bertambah, dan fitnah makin besar menimpa para sahabat Rasul, dan ini merupakan fitnah terakhir yang mendorong keluarnya umat Islam dan mengikuti para sahabat mereka yang lebih dahulu berhijrah ke negeri Habsyah. Mana hijrah kedua ke Habsyah semakin ramai. Sebab apa? Sebab tekanan di Mekah semakin kuat, dan mereka dapati rombongan pertama pergi ke Habsyah selamat, aman. Jadi semakin bertambah bilangan yang berhijrah. Jadi setelah ramai pergi ke Habsyah, lebih kurang 80 lebih, orang Quraisy pula dia tak sedap duduk. Bila dah ramai pergi sana, dia takut apa? Islam pula tersebar kat sana, dan satu negara pula masuk Islam. Maka orang Islam, orang kafir buat sesuatu. Ini perangai orang kafir. Orang kafir yang benar-benar beriman dengan akidah dia, dia akan buat sesuatu untuk menyekat Islam dengan apa cara sekalipun. Dipanggil kafir apa ni? Kafir harbi kan? Jadi orang kafir Mekah mengutuskan Amr bin As, masa ni dia belum masuk Islam, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa berbagai hadiah kepada Najasyi dan para menteri pembesarnya. Tengok cara berfikir orang-orang kafir. Dia nak sekat dakwah, dia pergi jumpa siapa? Orang yang ada kuasa. Dan bila nak jumpa orang yang ada kuasa, kena bawa apa? Hadiah. Kenapa? Sebab manusia bila tak beriman, yang matlamat mereka ialah nak hadiah ataupun pangkat kedudukan. Bila dapat tu, mereka akan buat apa saja. Jadi Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah membawa hadiah kepada Najasyi dengan tujuan untuk menyekat supaya Raja Najasyi halau keluar, usir balik orang beriman di Habsyah, dan meminta kepadanya agar mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negerinya. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui kaum muslimin. Bila dua wakil Mekah musyrik ni jumpa Najasyi dan begitu tujuan mereka, maka Raja Najasyi pun panggil orang Islam tadi yang ada di negerinya dan menanyakan perihal agama mereka. Agama kamu ni apa sebenarnya? Sampai orang Mekah hantar wakil untuk aku halau kamu ni. Apa agama kamu sebenarnya? Maka berkatalah Ja'far bin Abi Talib. Putuskan. Ja'far bin Abi Talib, juru cakap kumpulan yang berhijrah. Dia berkata kepada Raja Habsyah, wahai tuan, ini cerita kami ni, ini agama kami. Asal kami apa dia? Dulu kami pemeluk agama jahiliah. Dulu kami jahil.
kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami menyakiti jiran tetangga, kami menghalalkan yang haram, kami saling menumpah darah di antara kami dan sebagainya. Kami tidak menghalalkan sesuatu dan tidak juga mengharamkannya. Lalu dalam keadaan kami huru-hara, kacau bilau, bunuh orang, zalim pada orang, dalam keadaan itu Allah mengutuskan seorang Nabi daripada kalangan kami sendiri yang kami kenal. Kami kenal sendiri, kami amat kenal kejujurannya, amanahnya dan kesetiaannya, akhlaknya. Apa orang ni ajak kami? Dia mengajak kami sembah Allah. Daripada kami sembah berhala yang tak boleh buat apa-apa, dia ajak kami sembah Tuhan yang sebenar. Dan dia ajak kami supaya tidak mensyirikkan Allah. Dia ajak kami menyambung silaturahim. Dulu kami putus hubungan silaturahim. Muhammad ni ajak kami sambung, berbuat baik, dan dia ajak kami berbuat baik pada jiran tetangga. Dan dia ajak kami melaksanakan solat, sembah Allah. Ajak kami berpuasa dan tidak sembah melainkan Allah sahaja. Jelas tak mesej yang Nabi sampai pada mereka? Apa dia mesejnya? Apa dia? Apa yang Ja'far bin Abi Talib cerita pada Raja Najasyi tentang agama Islam? Hasil Nabi ajar mereka beberapa tahun, kesimpulannya apa dia? Apa agama tu? Akhlak. Sambung silaturahim, buat baik pada jiran, tolong orang yang dizalimi, akhlak. Dia tak kata, oh, Nabi ajak kami solat 5 waktu, puasa. Tak ada. Intipatinya ialah akhlak. Jadi gambarannya bahawa sahabat ni hari pertama lagi dia faham Islam nak mengajak pada akhlak yang mulia. Adapun ibadat tu hanyalah sebagai mekanisme. Kalau dilaksanakan dengan betul, buktinya apa? Akhlak. Tapi sekarang ramai yang faham Islam ialah ibadat. Solat, puasa, haji, sedekah, tidur. Lepas tu dengki pada orang, dendam, ambil hak orang, itu tak ada kaitan. Jadi kita terima Islam dengan cara yang salah. Hari pertama lagi. Jadi daripada sini juga sahabat tertarik dengan Islam sebab apa? Sebab apa yang Nabi ajak tu semua akhlak yang baik, dan yang mereka amalkan semua akhlak yang buruk. Nampak sangat bertentangan. Lalu ia berkata, apakah engkau dapat menyampaikan apa yang dibuat oleh utusan Allah itu? Okey. Jadi Raja Najasyi setelah dicerita oleh Ja'far tentang agama Islam, maka Raja Najasyi minta bukti. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Boleh tak bagi satu ayat, dua ayat sebagai bukti yang Nabi kamu bawa ni adalah benar? Ja'far menjawab, ya, ada. Ia berkata, mari bacakan untukku apa yang buat. Okey, kalau ada, baca, kata Najasyi. Maka ia membaca awal surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dan lalu apa kesan kepada Raja Najasyi? Masa tu dia Nasrani lagi, dia terus nangis. Ia pun menangis setelah mendengarnya hingga membasahi janggutnya. Jadi Raja Najasyi pun ada janggut, walaupun masa tu dia Nasrani. Jadi pemimpin Islam kena lebih sikit pada Raja Najasyi, ada janggut. Hingga membasahi janggutnya, demikian pula para pembesarnya ataupun pendetanya, hingga membasahi lembaran-lembaran mushaf. Makna apa tu? Dia menangis sikit ke banyak? Walaupun mereka masih syirik. Jadi pengajaran untuk kita dah Islam, baca Quran dah bertahun-tahun, tapi jangankan nak baca janggut, jangankan nak baca Quran,
Air mata pun tak keluar air mata. Menunjukkan hati kita ni keras. Sama ada tak faham langsung ataupun faham tapi hati keras, dia tak akan menangis. Ia berkata, kata Najasyi setelah mendengar ayat Quran ini dan setelah menangis, sesungguhnya ucapan ini keluar daripada mishkat yang pernah dibawa oleh Nabi Musa. Isi dia lebih kurang sama je. Maknanya daripada Tuhan yang sama, bukan rekaan manusia. Pergilah kalian dalam keadaan terbimbing. Sekarang kamu pergi dan duduk dengan tenang. Aku tak akan hantar kamu balik ke Mekah. Mana misi wakil orang musyrikin Mekah gagal. Supaya Raja Habsyah halau balik orang Islam ke Mekah. Misi mereka gagal. Hanya kerana apa? Hanya kerana apa dia? Apa yang menyebabkan Raja Habsyah masih pertahankan orang beriman? Sebab ayat Quran, satu. Yang kedua, Raja Habsyah ialah orang Nasrani. Dia ada ilmu. Sebab tu dibandingkan yang kamu cakap ni lebih kurang dengan apa yang adalah kitab Nabi Musa. Okey, tatkala usaha utusan Quraisy mengalami kegagalan dalam mengekstradisi tradisi mereka, Amr bin As melempar isu baru pada hari berikutnya. Orang musyrikin tak puas hati dan tak putus asa. Dia usaha juga supaya akhirnya orang Islam dihantar balik. Maka ia berkata lagi kepada Raja Najasyi, wahai Raja, sesungguhnya ni orang beriman ni, tahu tak? Dia kata pada tentang Nabi Isa. Dia kata sesuatu pada Nabi Isa yang bercanggah dengan akidah kamu. Apa akidah orang Nasrani tentang Nabi Isa? Tuhan ataupun anak Tuhan. Tapi orang beriman cakap benda yang bercanggah dengan pegangan kamu. Tak percaya, cuba tanya. Raja Najasyi pun mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang Muslim hal itu. Ja'far menyatakan kepadanya, kami berpendapat dia adalah hamba Allah. Dia tu siapa? Nabi Isa. Bila Raja Najasyi tanya orang beriman tentang Nabi Isa, Ja'far jawab dengan jelas, dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Bercanggah tak dengan pegangan Raja Najasyi? Pengajarannya? Sekarang Ja'far dengan orang beriman pergi ke situ nak minta perlindungan daripada Najasyi, kan? Sepatutnya dia cakap apa? Kalau kecakap benar ni, kena halau ni. Tapi dia tetap cakap benar. Sebab apa? Dia bukan bergantung pada Raja Najasyi, dia bergantung pada Allah. Maka dia mesti bercakap benar walaupun bercanggah dengan akidah raja yang bagi perlindungan pada mereka. Itu kekuatan. Jadi Ja'far mengatakan, kami berpendapat dia iaitu Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimah dan rohnya yang dia sampaikan kepada Maryam yang perawan dan lagi suci. Maka Najasyi menjawab, tidak lain apa yang engkau sampaikan perihal Isa bin Maryam kecuali seperti potongan dahan itu, iaitu seperti dalam kitab. Ini antara sebab, kata ahli sejarah, antara sebab poin yang menyebabkan Raja Najasyi beriman kepada Allah. Kemudian ia memberi jaminan keamanan kepada kaum muslimin dan mereka dapat tinggal menetap berdampingan dengan pelindung yang baik dan negeri yang baik. Sebagaimana peristiwa ini disampaikan oleh Ummu Salamah. Riwayat yang sahih menyebut bahawa para pendeta dan rahib yang menghadiri majlis An-Najasyi dan mendengar Al-Quran berlinang air mata mereka tatkala mengetahui kebenaran. Maka turunlah ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Cuma kita baca ayat 82 kan. 83. Cuba tengok ayat 83 surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza sami'u, dan apabila sami'u, mereka mendengar. Mereka ni siapa? Pendeta yang bersama Najasyi. Apabila mereka ni masa tu tidak beriman kepada Allah.
Bila mereka mendengar ma unzila ila rasul, apa yang diturun kepada rasul, tara, engkau melihat a'yunahum, mata-mata mereka tafidu minad dam'i, mengalirkan air mata, walaupun mereka masih belum beriman. Sebab apa? Ini punca mereka menangis. Mimma Oh, sini dalam buku ni salah baris. Sini dia tulis mimma arifu. Ayat arafu kan? Dalam buku ni mimma arifu. Salah baris. Cuba tengok terjemahan. Salah baris kan? Tahu. Ha? Dalam terjemahan dia tulis arifu kan? Salah? Tak boleh nak betulkan dalam bentuk PDF. Sebab apa? Pendeta ni bila mendengar ayat Quran, walaupun sekali dengar, walaupun mereka belum beriman, menangis. Sebab mereka arfu, mereka tahu kebenaran. Mana mereka faham. Yaquluna, lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Ada pendapat mengatakan yang mendengar ayat ni dan beriman ni ialah pendeta Nasrani yang datang jumpa Nabi di Madinah. Mereka dengar apa yang Nabi baca, kemudian mereka menangis, kemudian mereka beriman. Okey. Kemudian kata penulis, kita sambung. Sesungguhnya tindakan cepat Quraisy mengirim utusan dalam rangka meminta pulang orang-orang mukmin, orang Islam yang berhijrah ke Habasyah, menunjukkan pemahaman mereka yang matang akan pengaruh yang timbul jika umat Islam mendapat tempat perlindungan yang aman. Sedang negeri Habasyah adalah negeri Nasrani yang rajanya dikenali berlaku adil. Lokasinya dekat dengan Mekah. Semua faktor itu dapat menimbulkan ancaman bagi kaum Quraisy di kemudian hari. Okey, penulis ni bagi tahu kenapa, apa sebab utama orang musyrik Mekah cepat-cepat. Bila mereka tahu orang beriman berhijrah ke Habasyah, mereka cepat-cepat hantar utusan berunding dengan raja supaya raja tu hantar balik orang beriman ke Mekah. Apa sebab utamanya? Sebab dari segi strategi agama mereka dan ekonomi mengancam. Habasyah dengan Mekah dekat. Kalau orang beriman dibiarkan duduk di Habasyah dan orang Habasyah beriman, sedangkan Habasyah tu antara hubungan diplomatik dengan Mekah, tiba-tiba mereka beriman, akan menjadi ancaman kepada kerajaan Mekah. Sebab tu dia pintas cepat-cepat. Jadi pengajarannya orang kafir ni tak akan diam kalau agama mereka ataupun apa yang mereka amalkan terancam. Mereka tak akan duduk diam. Jadi seharusnya orang beriman lagi jangan duduk diam bila didapati agama mereka, agama Islam kita terancam. Okey, kita berhenti setakat tu. Kita berhenti muka surat 178. Okey, ada soalan? Bagaimana Ustaz kalau kita nak memberikan strategi dengan tawakal dalam isu dakwah? Strategi dengan Tawakal. apa? Tawakal? Nak berserah ke ada strategi. Ha. Kita nak Dia sebenarnya, dia strategi dengan tawakal, dua benda yang tak boleh dipisahkan. Strategi termasuk dalam usaha dan tawakal berlaku setelah usaha. Jadi strategi adalah usaha dan tawakal mesti ada, tapi mestilah selepas berusaha.
Jadi, okey. Strategi Nabi apa dia? Suruh sahabat pergi ke Habsyah. Itu strategi dan usaha. Tapi Nabi cakap apa? Kamu tinggal di Habsyah sampai apa? Sampai Allah buka jalan. Itu tawakal. Tapi bila serah pada Allah, setelah kamu berusaha, ambil langkah, ambil sebab, pergi dulu ke Habsyah, tengok keadaan, lepas tu serah pada Allah. Sampai bila? Wallahu a'lam. Ada orang merancang, contohlah, lepas 5 tahun ataupun lepas 10 tahun, dakwah kita mesti sampai ke negeri tu. Kan? Boleh ke tak boleh? Merancang. Itu bukan strategi, itu perancangan ataupun target lah. Target kan? Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh ke? Tapi Nabi pernah buat tak? Macam mana kita boleh buat yang Nabi tak buat? Nabi ada tak perancangan dakwah? Okey, Nabi cakap pada sahabat, kita sekarang berdakwah rahsia ni 3 tahun je. Lepas ni secara teratur ada? Tak ada. Ada. Ataupun Nabi kata kita dakwah kat Mekah ni target kita 10 tahun. Lepas ni kita pergi ke Madinah. Tak ada. Apa yang Nabi buat apa dia? Semua ikut perintah Allah. Perintah berhijrah ke Habsyah pun itu adalah perintah daripada Allah. Sebab tu Nabi tak letak target kamu pergi dulu setahun. Tak. Nabi kata kamu pergi sehinggalah Allah buka. Berapa lama? Wallahualam. Sebab tu kita tahu tak berapa lama sahabat yang duduk di Habsyah ni, berapa lama? Siapa tahu? Ha? Bukan sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kita tahu tak Ja'far bin Abi Talib ni yang berhijrah ke Habsyah? Dia pergi ke Habsyah dan dia balik semula ke Madinah tahun berapa? Tahun 7 Hijrah. Masa peperangan Khaybar, 7 Hijrah. Jadi berapa lama dia duduk di Habsyah? Ada juga sahabat yang balik awal ke Madinah. Tapi antara yang terakhir ialah Ja'far bin Abi Talib. Jadi berapa lama dia duduk di Habsyah? 12 tahun. Ha? Dia pergi ke Habsyah tahun 5 setelah Nabi lantik sebagai Rasul kan. Jadi 5, berapa tahun di Mekah? Nabi 13 tahun kan? 13 tahun tolak 5 berapa? 8 campur 7? 12 tahun di Habsyah. Cuba bayangkan. Tak ada perancangan. Ada yang pergi balik awal. Ummu Salamah dia balik ke Madinah. Dia berbanggalah sebab dia berhijrah. Tapi Umar kata apa? Kamu tak hebat. Kami yang hebat. Sebab apa? Kami berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah. Kamu hijrah ke Habsyah. Jadi sahabat ni kecil hati lah kan. Macam Umar merendahkan. Nabi pun, cara Nabi ialah nak ambil hati dua-dua pihak. Dua-dua betul. Nabi kata yang berhijrah ke Habsyah dapat 2 hijrah. Satu hijrah ke Habsyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Yang hijrah ke Madinah dapat kelebihan berhijrah dengan Rasulullah. Dua-dua ada kelebihan. Jadi sahabat-sahabat semua boleh berbangga dengan berhijrah. Hijrah sekali ataupun hijrah 2 kali. Kita nak bangga dengan apa? Apa yang kita nak banggakan? Datang kelas. Okey, sebab itulah sirah ni sangat-sangat penting kita belajar. Kenapa? Sebab kalau kita tak belajar sirah, kita belajar, kita faham Quran tak tepat. Ataupun kita tidak ada penghayatan. Sebab sirah menterjemahkan apa yang Nabi laksanakan daripada Al-Quran. Okey, ada soalan? Ustaz, yang waktu Nabi nak hijrah ke Madinah tu, sahih ke yang dibaca ayat Yasin bacaan Nabi baik?
Masa Nabi berhijrah ke Madinah, ada riwayat mengatakan Nabi duduk dalam rumah, kemudian dikepung oleh orang musyrikin. Kemudian bila Nabi nak keluar, Nabi ambil pasir dan tabur. Kemudian Nabi baca ayat daripada surah Yasin kan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tapi tak sahih. Tak sahih, tapi cerita tu boleh kata diceritakan dalam semua buku sirah. Lepas tu datang ni penulis buku yang kita pakai ni, Dr. Akram Adhi Al-Umari. Dia tulis buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Dia tapis sirah Nabi yang betul-betul sahih je. Yang daif apa dia tak masukkan. Kalau dia masuk pun dia cerita, ini cerita daif. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi keluar berhijrah siang hari, kan? Tapi kalau cerita Nabi keluar dia waktu tu daripada rumah tu waktu malam, kan? Jadi macam bercanggah. Wallahu a'lam. Kemudian lagi teruk pada masyarakat kita ambil ayat tu untuk kepentingan diri, untuk terlepas daripada cukai. Waja'alna min ba'inai saddan. Dah lah tak buat kerja dakwah, salah guna ayat pula. Saya target itu, kita memang tak boleh buat apa rancangan maksud dia apa-apa kalau Tak, kita boleh merancang tapi jangan letak target. Kita boleh merancang. Okey, kita rancang nak tubuh akademik dakwah, itu perancangan. Tapi targetnya jangan. Okey, lepas 5 tahun dakwah kita akan sampai satu Malaysia. Maksudnya target dari segi waktu pun Target dari segi waktulah, tempoh. Dalam masa 5 tahun kita akan keluarkan 200 orang pendakwah yang hebat. Saya tengok 2 orang je. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa malam ni, insya-Allah kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم